lagu kebangsaan. Juga Ikmal, manakala pemain simpanan mereka itu Aiman, Kishen, Aizat, Awaluddin, Hamzah, Saad, Razuel, Azwan dan juga Islam. Kita tidak dapat lihat kelibat penjaring terbanyak mereka itu Azri Rahman bersama dengan Chow yang tidak diturunkan pada hari ini. Manakala untuk pasukan Kuala Lumpur, mereka mempertaruhkan Azrai sebagai golero mereka bersama-sama dengan Irsyad, Aisar, Amil dan juga Haikal. Manakala simpanan mereka akan dibarisi oleh Amirul, Nur Hadi, Ahmad Zahir, Nik Muhammad, Fazil, Timothy, Sifat Haran, Arman dan juga Faris. Jadi yang sedang pun menonton, terima kasih hadir. Jangan lupa untuk bantu untuk share live stream ini untuk memeriahkan lagi keadaan. Lawanan akan dimulakan pada bila-bila masa. Jika kita lihat dengan kemenangan yang diperolehi pada pukul 2 petang tadi, itu Selangor Mac yang telah pun menumpaskan Selangor Top United, sudah tentu Darul Takzim akan cuba untuk mengumpul 3 mata mutlak pada petang ini. Jadi head coach untuk JDT, Juan Antonio Miguel, sudah tentu ada rencananya. Manakala untuk pasukan Kuala Lumpur, Fazril Karnim akan cuba sedaya upaya untuk mempertahankan kedudukan mereka walaupun berada di tempat yang terakhir. Sudah tentu ingin menghabiskan kumpulan B ini dengan kedudukan yang lebih baik. Perlawanan pada petang ini akan diadili oleh pengadil kita itu Encik Zulhilmi Haikal dan akan dibantu oleh Reza Rajab bersama-sama dengan Azmil Imran dan juga timekeeper iaitu Ahmad Firdaus. Mereka sedang pun mempersiapkan untuk kali terakhir sebelum whistle dimulakan. Sepak mula akan diberikan kepada pasukan pelawat. Kelihatan Abu Hanifah bersama-sama dengan pemain nombor 7 mereka iaitu Firdaus akan memulakan sepak mula pada petang ini. Terus menerus daripada KSCT Arena, Komplek ISN Raja Muda. Kelihatan Ikmal juga berada di sebelah kanan, merupakan antara penjaring terbanyak untuk pasukan Selangor di musim lepas. Power play dimainkan sekarang. Cuba untuk naik ke atas. Serangan balas yang cuba dilakukan oleh Kuala Lumpur tidak berjaya, tersangkut. Kembali kepada kawalan KL. Cuba untuk menggelecek dan dijatuhkan di situ oleh Ikmal Syarin. Pivot bagi pasukan JDT. Satu sepakan yang sedikit terbias. KL bermain di bahagian sendiri, agak risiko. Aisar diasak oleh Daniel Den. Sepakan jauh daripada golero Azrai. Azrai bermain dengan cukup cemerlang ketika menentang pasukan KL City dan juga ketika menentang pasukan pelawat sebelum ini. Tetapi mereka masih lagi berada di tangga terbawah Liga buat setakat ini. Aisar menjatuhkan pemain pelawat untuk pasukan Kuala Lumpur. Daniel bersama dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah buka permainan, berjaya diselamatkan. Satu rembatan yang cukup padu yang dilakukan oleh Firdaus daripada bahagian kiri. Tetapi Azri, JDT terus mengasak dan terus mengasak untuk menambah gol yang kedua. Tetapi cukup lihat. Dan kali ini tiang gol pula yang menghalang hasrat mereka. Memberikan caran ke dalam untuk KL.
Satu chip yang cuba dilakukan, tidak menjadi. Kan ke dalam untuk KL. Arman. Tadi melepaskan satu rembat. Oh, cantik sekali. Sedikit saja tersasar untuk menemui sasaran. Saya rasa jika dia berjaya untuk menemui sasaran dengan tepat, sudah tentu akan memberikan masalah kepada Azrul. Satu lagi percubaan daripada luar kotak kanan ke kiri. JDT cuba untuk mengintai peluang untuk melakukan percubaan, tetapi disiplin pertahanan yang ditunjukkan oleh Kuala Lumpur, anak buah Zurali ini, boleh dibanggakan. Kuala Lumpur, dan satu percubaan yang pertama untuk Kuala Lumpur pada petang ini. Kini serangan balas daripada JDT. Melepaskan baik, tetapi jambatan liar yang ditunjukkan. Satu hantaran yang gagal diterima dengan kemas oleh Adi Haiman. Jika tadi terkena tiang di sebelah kanan, dan kini terkena tiang di sebelah kiri. Haikal cuba untuk melepasi Abu Hanifah tadi. Ternyata pengalaman yang ada daripada Abu Hanifah cukup untuk dia berjaya merampas kawalan tadi. Abu Hanifah, tapi ada pemain JDT dan juga Kuala Lumpur, iaitu Dan bersama-sama dengan Aisar, diberi kata dua ini, yang rata-ratanya masih muda, mempunyai peluang cerah jika mereka meneruskan momentum pada hari ini. Baik, satu lagi percubaan dan masuk. Kini giliran Awaludin pula untuk menghukum Golero Azrai Kuala Lumpur. Mungkin faktor keletihan, mereka boleh bertahan, tetapi sejauh manakah mereka boleh bertahan? Akhirnya Awaludin menambah gol ketiga untuk JDT. Time out kini diambil oleh pasukan KL. Lawanan dihentikan seketika dengan 3 gol di hadapan. Semakin selesa. Harus diingat, pasukan JDT ada jaringan yang lebih besar daripada ini. Mereka telah pun menumpaskan pasukan Sarawak dengan 11-1. Kiri pada Amir. Lawanan untuk separuh masa yang pertama, berbaki 4 minit 30 saat sahaja lagi. Dengan 3-0. Satu percubaan yang dilakukan oleh Azwan, dihalang tadi. Awaludin berjaya untuk memintas lorongan, cuba untuk mendapatkan Haikal. Sepakan ke dalam daripada Irsyad. Janadin. 2 gol untuk JDT pada hari daripada mencuba dengan kaki kanan. Jauh tersasar. Kuala Lumpur cuba untuk mengelecek. Sudah satu
JDT mungkin akan memperlahankan. Oh, satu percubaan yang tidak disangka akan masuk sebenarnya. Di saat antara Zahir dan juga Golero Azrul. Dan Zahir telah pun dilayangkan kad kuning. Kad kuning yang pertama pada hari ini. Satu penembatan yang cuba dilakukan tadi sebenarnya daripada luar kotak. Satu lambangan jauh. Nampaknya Azrul telah pun kembali bermain. Sekejap saja nampaknya Golero Aiman masuk. Juan Antonio Gas dengan JDT berada di hadapan dengan 05. Kita akan berehat sebentar dan kembali lagi selepas ini. Hi guys, okay. Hari ini Raf excited sangat sebab West SCR dengan Raf order 4.0 dah sampai. So kita boleh cuba malam ni untuk game friendly malam ni. Okay, jom kita pakai dulu. Okay, dengan design terbaru, lebih selesa, mencengkam korang punya otot. So kalau korang dapatkan prestasi yang terbaik semasa bermain bola sepak, korang boleh cuba West SCR. Sekarang ni dah restock. Boleh every game mesti aku tak lepasnya, mesti aku pakai SCR Vest ni. So apa fungsi SCR Vest ni? SCR Vest ni membantu hampa untuk menegakkan postur badan. So pernafasan hampa waktu bersukan, apa saja sukan akan lebih better. Bila pernafasan better, bersukan lagi best contohnya. Tapi SCR mai dengan struktur baru di mana depa dah betulkan bahagian bawah ketiak ni lebih luas. Ini membuatkan hampa lebih selesa ketika bersukan dan nak pakai dan buka lebih senang. Siapa yang tak pernah try, aku sangat-sangat syorkan untuk try benda ni. Lagi try lah SCR bang. Hi guys, okay. Hari ni Raf excited sangat sebab West SCR dengan Raf order 4.0 dah sampai. So kita boleh cuba malam ni untuk game friendly malam ni. Okay, jom kita pakai dulu. Okay, dengan design terbaru, lebih selesa, mencengkam korang punya otot. So kalau korang dapatkan prestasi yang terbaik semasa bermain bola sepak, korang boleh cuba West SCR. Sekarang ni dah restock. Boleh every game mesti aku tak lepasnya, mesti aku pakai SCR Vest ni. So apa fungsi SCR Vest ni? SCR Vest ni membantu hampa untuk menegakkan postur badan. So pernafasan hampa waktu bersukan, apa saja sukan akan lebih better. Bila pernafasan better, bersukan lagi best contohnya. Tapi SCR mai dengan struktur baru di mana depa dah betulkan bahagian bawah ketiak ni lebih luas. Ini membuatkan hampa lebih selesa ketika bersukan dan nak pakai dan buka lebih senang. Siapa yang tak pernah try, aku sangat-sangat syorkan untuk try benda ni. Lagi try lah SCR bang.
Baiklah, selamat kembali ke KL Arena City. ASN Raja Muda ini, mereka akan memulakan separuh masa yang kedua sekarang dengan keputusan terkini. Kedudukan terkini JDT berada di hadapan dengan 5-0 untuk separuh masa yang pertama. Hasil daripada jaringan Daniel Dane dengan 2 gol berturut-turut. Selepas itu ditambah oleh Awaludin. Dan kemudian Razwel terus menghukum dengan 4-0 sebelum Abu Hanifah mencetak gol kelima JDT sebelum separuh masa yang pertama tamat. Jadi untuk 20 minit separuh masa yang kedua, sudah tentu ujian semakin getir untuk pasukan Kuala Lumpur dalam usaha mereka mengekang dan terus menghentikan asakan yang dilakukan oleh pasukan JDT. Jika kita lihat pemain-pemain yang sama diturunkan oleh Juan Antonio, melakukan Azman membuka permainan ke tengah mencari Dane, tapi terpaksa untuk mengembalikan bola ke belakang. Mendapatkan Azrul, kembali pada Azwan. Satu sepakan ke kiri dan gagal untuk mendapatkan rakan. Memberikan sepakan ke dalam untuk Kuala Lumpur. Gerakan yang cuba dilakukan terhalang oleh pemain tengah ala bagi Kuala Lumpur. Azwan, dah satu lagi percubaan. Nampaknya JDT akan terus mencuba untuk mendapatkan seberapa banyak yang mungkin gol pada petang ini. Azwan, satu lagi rembatan yang cukup padu dilepaskan oleh Daniel Dane. Peluang untuk JDT lakukan chip. Irsyad merampas, membuka permainan ke bahagian kiri, tetapi gagal untuk melepasi Daniel. Tekan ke dalam daripada Aisar dalam usaha untuk mencari Aisyad yang naik ke atas, Fixo yang naik ke atas. Daniel, dua gol dia hari ini. Mungkinkah dia akan berjaya untuk mendapatkan hat-trick? Bahaya, tidak dikawal, tetapi sempat untuk Haikal turun ke bawah dalam usaha untuk menghalang Ekmal Syarin melepaskan satu rembatan. Azrul, peluang, satu rembatan leret yang dilakukan oleh Daniel. Sekali lagi berjaya diselamatkan oleh Azrai. Jika di separuh masa yang pertama Azrael memang cukup sibuk, dan seperti dijangka juga di separuh masa yang kedua, mereka harus kekal fokus, terutamanya bagi pasukan Kuala Lumpur. Lebih-lebih lagi Azrai yang akan menerima rembatan-rembatan padu daripada pasukan JDT. Dane, gerakan yang baik, dan itulah dia
Gol ke-6 untuk JDT. Akhirnya hadir di separuh masa yang kedua ini. 6-0. Saya rasa itu adalah gol daripada Ikmal Syaril. Dia merupakan penjaring terbanyak untuk siri MPFL 2022 tahun lepas sebelum berhijrah ke pasukan JDT. Menjadi nadi utama untuk pasukan JDT. Haikal tidak berjaya untuk melepasi pivot JDT. Azman, Ceridan, buka ke kiri. Satu hantaran yang menjadi pintas oleh pemain Kuala Lumpur. Haikal diasak oleh dua pemain dan dia terlepas kawalan. Kembali pada Azwan. Satu dua yang dimainkan antara Azwan dan juga Dan tidak menjadi. Kuala Lumpur merampas, melepaskan satu rembatan daripada Amer, tetapi tidak cukup kuat untuk menumpaskan Azrul. Azwan berjaya dia untuk melepaskan. Oh, diselamatkan. Dua kali golero Kuala Lumpur. Azrai menyelamatkan keadaan. Terselamat seketika dengan 6 gol di hadapan. Sudah tentu Kuala Lumpur tidak mahu gawang mereka dirobek dengan lebih banyak lagi. Satu lagi peluang. Den kelihatan sedikit mengangkat tangannya tadi dan terus dikeluarkan, memberikan sepakan percuma untuk pasukan KL dari jarak yang cukup baik sebenarnya. Ada dua benteng dilakukan. Adakah Arman ataupun Zahir yang akan mengambil sepakan ini? Ditinggalkan kepada Zahir. Zahir merembat terus, tetapi Azwan berada di hadapannya untuk menampan. Kuala Lumpur lawanan untuk separuh masa yang kedua ini. Berbaki 15 minit. Ini bermakna 5 minit telah pun berlangsung. 5 gol di separuh masa yang pertama dan 1 gol untuk separuh masa yang kedua ini. Kuala Lumpur cuba untuk bertahan. Dia berjaya untuk diri rampas. Diselamatkan. Sayang sekali. Agak perlahan respon yang diberikan daripada Abu Hanifah tadi di saat dia mempunyai peluang yang cukup baik untuk menambah gol. Firdaus. Baik. Dan itulah dia. Satu gerakan berpasukan yang ditunjukkan daripada JDT. Gerakan daripada Firdaus berjaya untuk mendapatkan Abu Hanifah. Dan di bahagian far post disambal oleh rakan untuk gol ke-7 pasukan JDT. 7-0. Sudah tentu akan memberikan tekanan kepada pemain-pemain KL. Mereka terdiri daripada pemain-pemain muda dalam arena futsal ini.
Berjaya untuk dirampas di situ oleh Zahir. Memberikan sepakan gol sahaja untuk JDT. Abu Hanifah pada Firdaus. Baik. Wow. Oh, dan masuk. Gol pertama Kuala Lumpur. Tanpa dijangka, tanpa diduga, hadir menerusi golero mereka, menggamatkan ASN Raja Muda ini sedikit sebanyak memberikan semangat kepada pasukan KL. Satu lagi percubaan yang berjaya diselamatkan oleh golero. Tekan sudut. Batu menglecek daripada Firdaus. Tak berjaya dia untuk menyelamatkan keadaan. Baru saja mereka bergembira. 8-1. Apa lagi yang boleh dilakukan oleh pasukan KL? JDT terlalu kuat untuk mereka. Azrul naik ke atas. Walaupun dengan 8-1, tetapi nampaknya JDT mahukan gol lagi. Razwil berjaya untuk dirampas oleh Fazil. Fazil diasak oleh dua pemain, Auluddin bersama dengan Razwil. Syafiq. Golero gantian untuk pasukan Kuala Lumpur dengan satu sepakan pantas yang dilakukan tadi. Berjaya juga dia untuk memecahkan gol JDT apabila melihat Azrul tidak bersedia, sedikit off daripada petak D-nya. Permainan diteruskan. Firdaus. Ada sedikit jatuhan tetapi dibiarkan sahaja. Fazil, kapten pasukan, buka permainan kepada Fazil. Mencairkan di bahagian kanan. Timothy masih lagi dalam permainan. Pressing yang dilakukan oleh JDT membuatkan agak sukar bagi pasukan KL untuk naik ke atas. Sepakan ke dalam untuk JDT. Lawanan di separuh masa yang kedua berbaki 12 minit 35 saat. Jadi masih panjang. Masih belum separuh untuk separuh masa yang kedua ini. Tetapi gol yang anda lihat, 8 gol. Sejangka mungkin akan ada bertambah lagi. Sama-sama kita saksikan. Adakah anak buah
untuk pasukan Kuala Lumpur ini. Itu Rozali Abdul Aziz mempunyai jiwa besar untuk melakukan kebangkitan sekurang-kurangnya untuk tidak membiarkan JDT melakukan serangan demi serangan dan berjaya untuk menambah lagi satu gol. Percubaan daripada Daniel. Terkena side net di sebahagian kiri. JDT mengatur gerakan daripada Daniel. Kembali ke belakang. Abu Hanifah cuba untuk bermain 1-2. Timothy berada di situ untuk membantu. Kembali kepada Aidi Aiman. Satu lagi rembatan yang agak tinggi, melepasi jangkauan Syafiq. Satu no look pass yang cuba dilakukan tadi oleh Fixo KL, tetapi hantaran itu tidak tepat. JDT cuba untuk mengatur gerak. Oh, baik. Mereka memang menggunakan skrip yang sama, melakukan percubaan daripada luar kotak dan mengharapkan bola muntah untuk pemain-pemain melakukan follow up. Dan kini sepakan dari jarak dekat yang diperolehi oleh JDT. Kelihatan Dan dan juga Firdaus mungkin akan melorongkan kepada Ikmal Syarin, pivot mereka yang berada di luar kotak. Lepas terus, berjaya diselamatkan. Permainan diteruskan dan berjaya dikeluarkan. Dan kini dikutip oleh Ikmal Syarin. Mencari Daniel Den. Firdaus. Cubaan untuk merembat ditampan oleh Nambir. Azrul naik ke atas untuk membantu memperkuatkan jentera serangan, melepaskan satu rembatan terus. Diselamatkan oleh Syafiq. Dia mahu membalas dendam hasil daripada jaringan Syafiq Golero bagi KL tadi. Timothy berjaya untuk menanduk keluar. Mereka mencuba sedaya upaya untuk menyerap segala asakan ini. Peluang, oh baik sekali. Rembatan kaki kanan daripada Daniel Dan. Ada sentuhan daripada Golero KL Syafiq, memberikan sepakan penjuru untuk JDT. Timothy dirampas oleh Abu Hanifah. Nasib baik ada Irsyad untuk menghulurkan kakinya, menghalang Abu Hanifah melakukan gerakan ke atas. Azrul. Kennedy. Bertukar-tukar daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri, dan melepaskan satu lagi rembatan.
agak mudah nampaknya untuk pasukan-pasukan, untuk pemain-pemain JDT ni. Cubaan untuk menggelecek dan melepaskan daripada luar kotak, membuatkan Syafiq cukup sibuk di saat ini. Baik, Masyarin pada Azwan. Azwan cuba untuk mengharapkan ada satu larian daripada bahagian far post, tapi sayangnya tidak ada yang menyambut, memberikan sepakan ke dalam sahaja. Jika dilihat, ada kurang 10 minit lagi perlawanan ini akan ditamatkan. Kuala Lumpur cuba untuk kekal fokus dalam usaha mereka untuk menghalang gol tambahan untuk pasukan JDT. Kuala Lumpur. Satu tolakan daripada Aisar tadi. Cuba untuk menggelecek. Oh, daripada tengah. Berjaya ditangkap oleh Syafiq. Bahaya permainan yang tunjukkan. Sedikit berisiko. Aisyah turun ke bawah. Azrul. Lepas. Satu sliding yang dilakukan oleh Kapten pasukan Fazil menyelamatkan keadaan dalam usaha untuk mendapatkan kawalan kembali. Azwan menerima satu chip daripada tengah, menerusi Saad Sani. Dalam usaha dia mencari Azwan, dikeluarkan oleh Amir. Satu lagi rembatan yang berjaya diselamatkan. Masyarin cuba untuk memintas, tetapi Azwan berjaya untuk mengawal. JDT terus mengasak, cuba untuk membuka ruang, cuba untuk mencari ruang, tetapi telah pun ditutup dengan baik. Hantaran yang kurang kemas dilakukan, memberikan sepakan ke dalam untuk pasukan KL. Amir. Bahagian kiri. Sempat juga untuk dia sentuh. Sani cuba untuk mengasak 10 bertemu nombor 10 itu Aisar. Kenapa yang boleh dilakukan oleh pasukan Kuala Lumpur ialah hanya melakukan clearance sahaja. Cubaan yang cuba lakukan. Lepaskan satu. Dia cuba untuk mengacah untuk melakukan rembatan. Tetapi sayangnya tidak berjaya. Dan itu sudah tentu akan dipersalahkan apabila golero telah pun mendapatkan bola. Tetapi Aisar masih lagi cuba untuk mengasak.
Permainan diteruskan. Arman cuba untuk membantu. Bergelut. Lepas dia dua pemain. Dan tolakan akhir terlalu lama untuk dia memegang. Dan fixture untuk pasukan Kuala Lumpur terpaksa untuk melakukan clearance jauh. Fakrul yang baru saja dimasukkan. Hamzah. Mencari Sa'ad Sani. Kembali kepada Hamzah. Hamzah dibantu di situ oleh Fakrul Islam. Peluang untuk Azwan membuka permainan ke bahagian kiri. Dan dikeluarkan oleh Arman. Mereka sedar. Mereka terpaksa untuk bergerak dari kiri dan ke kanan. Melakukan acahan. Kuala Lumpur. Adakah mereka berjaya untuk melakukan sesuatu? Kelihatan lebih seimbang, kelihatan mereka lebih bersedia untuk menghalang gerakan-gerakan daripada pasukan JDT ini. Sepakan ke dalam untuk JDT daripada bahagian Fabus. Cari Abu Hanifah kepada Hamzah. Cuba untuk menggelecek daripada Fakrul Islam. Azwan. Gagal dia untuk melepasi dua pemain KL. Dalam usahanya. Bahaya. Dibiarkan saja. Permainan diteruskan. Peluang untuk Kuala Lumpur melakukan sesuatu. Cuba untuk menggelecek. Gagal dia untuk melepasi Hamzah. Dan dipersalahkan pula. Azwan. Tidak ada asakan yang dilakukan oleh pemain-pemain KL. Mereka lebih gemar berada dalam posisi mereka. Mereka sedar jika mereka lakukan high press mungkin akan memberikan ruang untuk pasukan JDT melepaskan diri. Lihatlah satu lagi percubaan yang cuba dilakukan di situ oleh Hamzah. Fazil kembali ke belakang. Ada satu tolakan yang dilakukan. 4 minit lagi permainan ini akan ditamatkan. 5 gol di separuh masa yang pertama. Dan 4 gol di separuh masa yang kedua. Jadi tim menambah 3 gol. Manakala KL berjaya mencuri 1 gol menerusi golero mereka Syafiq. Hamzah. Abu Hanifah. Fazil memintas. KL cuba untuk melakukan sesuatu. Peluang. Oh, dah masuk.
Gol kedua untuk KL City. Berjaya juga untuk mereka perolehi. Dan kali ini menerusi pemain nombor 4 mereka, Zahir. Sekurang-kurangnya merapatkan jurang untuk membawa kedudukan terkini 28. Sedikit terleka nampaknya JDT dalam usaha mereka. Rakus untuk naik ke atas, rakus untuk mendapatkan gol tambahan. Jadi 2 kali KL berjaya untuk mencuri gol di saat permainan tinggal lagi 3 minit 28 saat. Time out dapat diminta oleh Ruzali, head coach bagi pasukan KL. Dan satu rembatan tadi menghentikan permainan sebentar. Baiklah, permainan diteruskan setelah time out tadi. 28. Jika dengan kedudukan ini sudah tentu akan membawa pasukan JDT terus berada di tangga teratas untuk kumpulan B. Mereka yang sebelum ini dengan perbezaan gol 39 berbanding 35 untuk Selangor Mac. Tetapi pada hari ini, jika perlawanan berkesudahan dengan kekal kedudukan terkini, mereka akan berada di atas dengan 28 mata. Apa yang terjadi sebenarnya? Satu rembatan yang dilakukan oleh Abu Hanifah sepatutnya berjaya ditangkap oleh Syafiq, tetapi ada kesilapan yang berlaku. Dan Abu Hanifah mencetak gol yang keduanya pada hari ini untuk membawa JDT lebih jauh selesa 2-9. Perlawanan berbaki 2 minit 30 saat lagi. Satu lambungan tinggi. Azrul naik ke atas. Fazil. Tidak berjaya. Balik kepada kawalan. Oh, baik sekali. Kembali kepada
Dan itu dia. Satu lagi gol untuk JDT. Sepuluh dua. Keputusan ini amat berat untuk pasukan KL. Mereka pernah tewas 12-1 sebelum ini di tangan JDT, dan hari ini dengan keputusan 2-10. Skrip yang sama berulang lagi. JDT terlalu kuat untuk pasukan KL. Irsyad. Satu lambungan yang agak sia-sia yang dilakukan tadi. Memberikan sepakan ke dalam untuk JDT. Akan diambil oleh Saad Sani. Haikal. Pemain-pemain JDT tidak mengarahkan satu ada dua pivot saja untuk menjaringkan gol, tetapi mereka ada cukup banyak option. Mereka ada Abu Hanifah, Awaludin, Daniel, Ekman Syarin dan juga Razwil, yang masing-masing telah pun berjaya untuk mencetak namanya sebagai penjaring untuk merobek gol KL. Melambung tinggi, cuba untuk mencari rakan, tetapi Aisar menanduk angin sahaja. Dan ada tarik-menarik tadi yang berlaku antara Aisar dan juga Firdaus. Pengadil mengarahkan untuk mengambil sepakan semula. Kembali ke atas. Satu turning yang dilakukan oleh Hamzah. Berjaya diselamatkan. Azrul. Cuba untuk bermain 1-2. Satu turning yang baik yang ditunjukkan oleh Arsyad. Bahaya. Satu chip. Tidak masuk. Di saat Syafiq telah pun tertumpas, tapi bola terkena side net sahaja. Kawanan akan ditamatkan bila-bila masa. 3 saat sahaja tinggal. Dan itulah dia. Lawanan telah pun ditamatkan dengan satu insiden. Agak panas nampaknya. Jadi saya ucapkan terima kasih yang menonton. Maafkan kami kerana ada gangguan internet yang membuatkan siaran langsung ini terpaksa
ditamatkan lebih awal. Saya ucapkan selamat petang dan salam jumpa lagi. Assalamualaikum.